media, penolong-pengurus Perak. Alhamdulillah, Allah bagi kita keizinan kita untuk berkumpul di sini. Kita bercakap tentang Al-Quran, bercakap tentang akhirat, di mana yang saya sendiri tu pun bekerja. Bila dia mesyuarat, saya masuk 3 jam dan keluar, aku tak tahu apa benda yang ada dekat dalam mesyuarat tu. Maksudnya saya keluar tu tak ada matlamat. Dan saya bekerja pun macam, apa matlamat aku sebenarnya, walaupun sebagai seorang guru. Jadi bila di sini, setiap kali ada perjumpaan dan Alhamdulillah, kita keluar dan tahu apa matlamat. Matlamat kita nakkan akhirat, nakkan kejar akhirat. Dan bukan kita seorang, kita nak ajak orang lain juga kenal Allah dan kejar akhirat. InsyaAllah, dan saya harap sebabnya kita ni kadang-kadang jauh dan kadang terpesong sikit, iman kita terus naik. Jadi macam kalau ada perjumpaan macam ni, ada semangat, semangat kita tu makin naik lah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan bila kita balik ni, kita dapat sama-sama kita kata aplikasikan apa yang ada dekat dalam perjumpaan ni daripada perkongsian kawan-kawan. InsyaAllah, itulah harapan saya, makin berkembang lah, terutamanya dekat Ipoh lah, insyaAllah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Aini Thabitah binti Muhammad Marzuki, penolong pengurus kawasan utara. Jadi insyaAllah perasaan kan, ini sebenarnya pertama kali lah ni saya ada dalam meeting macam ni kan, kita berkumpul. Nak cakap perasaan tu tak dapat nak gambar. Rasa macam penuh, full capacity dapat daripada perjumpaan kita kali ni kan, insyaAllah. Maksudnya ini pertama kali saya datang dan terus full. Rasa macam, ya Allah, terlalu kosong sangat kita ni. Saya lah, terlalu kosongnya saya. Sebab sebelum ni kita berada juga dengan kelompok agama juga kan, orang agamawan. Tapi nak cakapnya, kita nampak dalam kelompok yang agamawan yang lain tu, kita ada serius dia tu kurang. Serius dia tu kurang. Tapi bila saya datang dalam program ni, kita ada matlamat yang jelas. Maksudnya kita serius nak bawa tadabbur ni, kita nak cerita dengan orang, kita nak buat dakwah ni satu benda yang memang bukan main-main lah. Kan? Dan saya sangat suka dengan perkongsian daripada muslimah-muslimah semua kan, masa kita orang dekat bilik. banyak ada pun kena di sebalik tabir. Yang paling seronoknya, sentiasa ingat kita ni nak bawa apa masuk kubur. Benda tu sangat-sangat, orang kata kita dalam dunia yang penuh dengan kelalaian kan. Tapi bila saya datang kali ni di sini, saya banyak diingatkan apa kita nak bawa dalam kubur nanti. Apa kita punya jaminan dekat sana. Apa bekal kita lah di akhirat ni. Jadi saya memang rasa, Masya Allah, nak cakap perasaan tu meledak, membuat-buat rasa seronok dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dalam program ini. Alhamdulillah. Okay. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Hadza min fadli rabbi wa nabluwakum ashkur am akfur. Jadi semua yang kita dapat hari ini adalah nikmat yang terbesar, dan kita je nak bersyukur ke kita nak kufur. Jadi jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang bermanfaat, kita betul-betul balik dengan azam baru, kita buat peningkatan, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan untuk mencari redha Allah, untuk selamatkan diri daripada neraka, kita dapat buat yang terbaik untuk diri kita, agama kita,
untuk Allah, untuk generasi akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Jelas Ustaz. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sarina Ali, pengurusan Melaka. Alhamdulillah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tak boleh cakap lah. Tiba-tiba ucap pula dia. Saya tu boleh cakap. Tak boleh cakap, tulis. Tulis dah tulis. Dah tulis. Cikgu Khairo dah. Cikgu Khairo bukan cikgu dah, sekarang ustaz dah. Dia bagi tulis. Dia dah tulis Ustaz. Ada tulis dah? Dah tulis. Okey. Boleh. Sekejap lagi. Sekejap lagi sambung. Okey. Ataupun kita bagi ruang bernafas dulu, lepas berdua lain. Berjangkit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni daripada Cawangan Manjung. Alhamdulillah, inilah kali ketiga saya bersama program begini bersama Guide. Apa yang kita dapat selama 3 hari ni, saya belajar sesuatu tentang ukhuwah. Itu nombor 1. Lepas tu dengan perkongsian yang banyak sangat selama 3 hari ni, pen saya habis. Saya ada 10 pages nota yang saya tak sabar nak share dengan tim Manjung dan juga pelajar-pelajar dekat sana. Itu apa yang saya dapat. Kita nak sebarkan balik. Dan harapan saya, inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang saya serahkan hidup saya, masa, tenaga, dan bukan hanya diri saya, termasuk anak-anak. Kita nak didik anak-anak. Saya memang all out untuk bawa 3 anak yang ada ni untuk bersama saya lah. Kalaupun bukan bersama Guide, memang kita dah berjanji dah dengan anak-anak untuk buat kerja dakwah, insya-Allah. Sehingga InsyaAllah. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz dan juga sahabat-sahabat Akak ni, Ustaz Hafiz, Lydia. Kan dah cakap ni penyakit berjangkit. Sebab saya bukan dari latar belakang agama. Jadi bila kita bukan dari latar belakang agama, saya terasa terlalu kerdil. Tapi sebab kita nakkan redha Allah, jadi saya tinggalkan segalanya untuk teruskan ke jalan ini. Semoga Allah berikan istiqamah kepada saya dan juga kekuatan. InsyaAllah. Assalamualaikum, saya Umairah, mungkin ada yang tak kenal. Saya dari unit kewangan. Okay, saya lah yang buat payment, gaji, allowance, bantuan. Jadi saya minta maaf kalau lambat, termis, terlepas pandang. Okay. Alhamdulillah saya mendapat motivasi lah daripada pendakwa-pendakwa semua dengan kerja-kerja dakwah di tempat masing-masing. Sebab ialah kerja saya bukan selalu turun di lapangan, bukan selalu jumpa asnaf. Jadi kerja saya hanya membantu memudahkan kerja-kerja dakwah. Jadi saya harap dengan memudahkan kerja dakwah pendakwa semua, saya juga mendapat pahala, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau lambat tanya, siapa dia buat kerja ni? Kalau cepat dah ada puji kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kak Aya. Jazakumullah khair, terutama pada Ustaz Sabuni dan Barisan Hadapan yang banyak yang telah menggerakkan gerak kerja dakwah Gulam ke jalan dakwah, insya-Allah. InsyaAllah. Dan saya akan gunakan juga silibus yang telah disampaikan untuk anak-anak cucu lah, insya-Allah. Assalamualaikum, saya Suhari daripada pengurusan Kota Kinabalu. First sekali terima kasihlah kepada pengurusan sebab menjemput
tim Sabah pergi KL. Setelah pujuk-pujuk rayu, perasaan saya selama mengikuti program ini, alhamdulillah, saya dapat banyak input yang sangat-sangat baik. Dalam bukannya tidak biasa berprogram 3 hari 2 malam. Kebiasaannya berprogram 3 hari 2 malam ni kita cuma membicarakan tentang dunia. Tapi alhamdulillah, jemputan kali ini sangat-sangat memberi satu perasaan yang tidak dapat digambarkan. Banyak yang kita perlu improvekan dari segi ilmu dalam diri dan seterusnya dakwah, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu. Sejujurnya saya sebenarnya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada GAD kerana telah mengoffer suami saya untuk mengikuti NGO ini. Terima kasih banyak-banyak dan sama-sama sebab terima. Sebab Ustaz, sebenarnya kami memang lama berniat untuk sebelum ni pun memang ikut dakwah. Cuma dakwah tu macam tersekat. Tapi bila suami saya balik rumah dan berbincang, saya di-offer begini. Saya kata mungkin ini adalah ujian daripada kita selalu berkata-kata, jadi Allah tunaikan kita punya permintaan. Zauji, terima kasih banyak-banyak membawa saya dan isteri dan suami dan anak-anak untuk mengejar ilmu akhirat dan ganjaran yang orang bilang setiap manusia inginkan, kita masuk surga bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya Rasmi dari Sandakan. Terima kasih atas jemputan program yang ada di sini. Banyak ilmu yang diperolehi. Semuanya berkaitan dengan akhirat. Di sini juga saya banyak belajar tentang macam mana nak menguruskan di mana tu, di tempat kami di Sandakan. Banyak yang perlu kami belajar sebab kami ni baru dan kami juga bukan dari bidang agama. Dan saya rasa banyak yang kami suami isteri dapat berkaitan dengan dunia akhirat. Dan dalam program ini juga dapat mengenali semua pengurus, pengurus, walaupun yang pengurus tu kita jeling-jeling sejak dari jauh. Dan penolong pengurus sebelum ni kita hanya berurusan melalui WhatsApp, tengok WhatsApp, laporan semua tu kan, nampak nama tapi tak kenal. Sekarang ni kita dah kenal, alhamdulillah. Mungkin untuk akan datang kita mungkin banyak senang berkomunikasi lah dalam perkongsian apa-apa yang di tempat masing-masing, lebih mudah. Dan saya berharap program ini mungkin akan datang ada lagi. Kapan mau? Kurang-kurangnya setahun sekali lah Ustaz, untuk kita refresh ilmu, kita kongsi perkembangan tempat masing-masing. Dan saya berharap ini ada program ini akan kita sentiasa menambah baik apa yang kurang, menerima apa segala cadangan daripada pihak pengurusan ataupun kami yang berada di lapangan. Dan saya berharap mengharapkan keberkatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha dakwah yang kita semua laksanakan. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama-tamanya saya dah banyak bercakap dah, alhamdulillah Ustaz. Cuma pertama-tamanya saya sebenarnya rasa bersalah datang dalam program ni dengan keadaan bawa baby. Cuma yalah, mudah-mudahan Suhail bin Sufyan menjadi seorang pendakwah seperti sahabat yang bernama Suhail bin Amru, petah berkata-kata untuk berdakwah. Dan saya dekat sini alhamdulillah saya dapat benda yang ramai daripada sahabat-sahabat di sini ada anak-anak yang keluar berdakwah. Anak-anak saya kecil lagi, tapi bila tengok tu tak mustahil untuk mereka dididik daripada kecil dan mereka dilibatkan dengan dakwah. Mudah-mudahan yalah sedikit sebanyak kan, jangan kita je yang buat gerak kerja dakwah, biar orang kata mata rantai dakwah tu tak terputus. Jadi tu antara apa yang saya dapatlah. Yang keduanya, dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat daripada Semenanjung yang saya rasa tak pernah jumpa lagi lah kebanyakannya, sebab ramai yang baru-baru kan. Barulah sebab macam saya ni macam lama dah, tua dah lah kalau ikut umur muda lagi. Tempoh perkhidmatan tu tua, macam tu. Kira macam dah lama kan. Jadi bila ada benda ni, dia macam kita refresh balik. Sebab kalau macam terlalu lama tinggal tu, dia macam kadang macam saya tahun ni lah saya rasa yang kita orang agak slow sikit. Minta maaf jugalah, agak slow sikit. Jadi bila slow tu, bila dapat program macam ni, kita dah boleh tengok daripada cawangan lain, mungkin ada benda yang kita boleh implement dekat cawangan kita sendirilah untuk semakin mengembangkan dakwah. Jadi saya rasa setakat tu dululah. Jazakumullahu khaira kepada Ustaz, Abang Nik, Hani, adik ayah, Ajizul, Umairah kan, adik saya yang dekat HQ ni, kerana menjemput kami. Rasa terharulah sebab kita boleh sama-sama dekat sini, ya, berukhuwah dan saling kenal mengenali, dan insya-Allah suatu masa kita mampu bekerjasama untuk bukan nak menaikkan atau nak menggerakkan dakwah tu dekat tempat sendiri je. Makna kata kita sama-sama menggembleng tenaga untuk sama-sama menggerakkan gerak kerja dakwah, mewarisi kerja para nabi, dan menyelamatkan masyarakat, lebih ramai masyarakat lagi, ya, daripada terjerumus ke dalam benda-benda yang tidak sepatutnya lah, macam tu. Allahu a'lam. Dayang. Aina Dayang As-Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan adik. Yang terus klaim. Alhamdulillah, saya bersyukur sebab dapat berjumpa dengan akak-akak yang selama ni cuma hantar klaim allowance apa semua kan. Ni first time jumpa. Lepas tu saya, macam yang akak saya sebut tadi, ada ramai pendakwah yang hantar anak-anak dia untuk dilatih jadi pendakwah. Jadi semua macam kita orang minta maaf macam kita orang ada anak kecil, so kita orang macam terinspirasi untuk didik anak-anak kita berdakwah daripada kecil. Dan daripada pembentangan bahagian silibus tadi, tadabbur ni bukan untuk orang tua je. Sebenarnya ada cara kita nak ajar kepada anak-anak kita yang kecil untuk kenal Allah, untuk kenal Al-Quran. Cuma macam mana caranya, nanti silibus kongsilah. Okay, itu je. Jazakallah khair. Okay. Dah habis dah? Okay. Are you ready?
Tak boleh. Bismillah. Cuba. Tak boleh lah. Tak boleh, tak apa. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, macam ni, saya bersyukurlah sebab kita dapat berkumpul bersama-sama. Selama ni kita memang duduk WhatsApp, call. Jadi bila kita berdepan fizikal macam ni, kita lebih mudah untuk kita bercakap lah, berbicara, dan lebih efek tu dia lebih ni lagi lah. Sebenarnya nak buat program ni sebenarnya, kalau boleh memang kita nak buat kerap. Macam contoh, macam Sabah selalu minta bila nak panggil kami ke Semenanjung, bila kami inilah dia, Alhamdulillah. Akhirnya tercapailah cita-cita tu. Cumanya memang waktu kita daripada Jumaat sampai ke hari ni memang sangat padat. Memang waktunya tak ada langsung ruang untuk berehat, tak ada langsung ruang untuk orang kata nak bersuka-sukan ke kat luar, memang tak ada lah. Alhamdulillah dipenuhi dengan banyak ilmu-ilmu yang sangat-sangat yang kita perlukan lah sebagai pendakwah. Apa lagi? Okey, pada saya lah bila kita faham tadabbur ni bukan setakat sampai di tenggorok, di kerongkong, tetapi bila sampai ke hati, inilah hasilnya. Alhamdulillah, walaupun kita tak ramai, tapi bila kita ada jiwa pendakwah tu, makanya kita semua bergerak, dan akhirnya kita akan berkembang dan dapat menyebarkan Islam di seluruh, kalau boleh seluruh dunia lah. Kita pelan-pelan lah kan, sebab kita tidak mempunyai kaki tangan yang cukup, pendakwah yang ramai untuk kita sama-sama bergerak. Jadi kita, walaupun kita mula bertatih sedikit, dulu kecil aja, kita tak ramai, sekarang kita dah makin membesar. Sekarang tahun 2025 dah nak habis, dan nampak setiap tahun tu ada perkembangan, dan cawangan setiap tahun tu ada je Allah bantu kita untuk berkembang. Saya sangat rasa bersyukurlah dengan semua bantuan semua pendakwah yang ada di dalam cawangan UTKJ ni. Saya sangat bersyukur kerjasama dengan semua. Walaupun kadang-kadang tu memanglah kita manusia biasa, memang masing-masing tu ada khilaf masing-masing, dan kita cuba untuk perbaiki diri kita hari ke hari dengan tadabbur setiap hari. Dan itu adalah satu booster pada kami. Ya, tadabbur ni adalah memang booster lah. Kalau saya tak dengar tadabbur dia macam saya akan rasa macam lemah lah. Kita rasa macam that's it. Kita akan surrender. Memang kita akan rasa macam tu. InsyaAllah kita akan teruskan dakwah ni selagi Allah mengizinkan. InsyaAllah. Barakallahu fiik pada muslimin. Sekarang giliran muslimin. Lari pula. Sini mari. Okay, alhamdulillah. Bagi saya ini adalah pertemuan sepanjang saya berada di dalam kad ni. Ini adalah kali kelima lah pertemuan yang telah dibuat lah. Pertama di Hulu Selangor, kemudian di Bentong, kemudian di Sabah, kemudian di Bukit Jelutong,
Dan ini yang kelima di sinilah, di Sungai Penchala. Jadi tiap-tiap kali pertemuan tu terasa tiap-tiap kali pertemuan tu ditampar. Rasa ditampar kan. Dengan dia muhasabah untuk diri kita, untuk kita muhasabah balik, kita perbaiki balik apa yang kurang daripada diri kita dan dari sudut gerak kerja kita. Dan daripada pertemuan ini juga alhamdulillah banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat melalui pembentangan dan juga tazkirah daripada sahabat-sahabat. Ada ilmu baru, ada yang kita dah pernah dengar tapi ulang balik untuk kita ingat kembali. Dan juga melalui pertemuan ini juga banyak saya dapat strategi dakwah lah daripada pembentangan sahabat-sahabat. Dan ini juga membantu untuk saya susun balik gerak kerja apabila balik nanti. Tinggal lagi apa yang dapat pada hari ini balik dan kita terjemahkanlah di lapangan. Jadi saya rasa itu je lah. Tak ada orang nak ambil gambar saya, jadi saya ini gambar pertama. Dia biasa media gambar kan? Dia gambar kanan. Assalamualaikum. Sebenarnya perkara yang paling lama dalam program macam ni, betul yang kita hari ni, satunya kenal. Kita dah kenal muka-muka yang selama ni kita duduk message. Kalau ada message, kita dah kenal satu muka. Kalau tak tahu ni, dulunya antara pertama yang saya ingat macam abang ni dulu, saya ingat dia bekas askar. Lepas tu sebab Ustaz dia cakap, Ustaz ada bawa seorang yang penyanyi sampai boleh jadi pendakwa. Tapi masa mula-mula masuk, siapa yang penyanyi dia tak kenal kan. Sebenarnya Rani. Tapi awal-awal mula nampak muka Rani ni kan, dia bekas askar kan. Dia penyanyi tapi perangai macam askar. Dia boleh tegas dia tu. Rupanya dia lah yang start masuk kan. Begitulah kita. Sebenarnya dalam hadiran kita sini, kita dah tahu. Kemudian bila kita dah kenal dengan pengalaman masing-masing, memberi kita banyak input lah sebenarnya. Cuma lagi bukan bila kita kata bila kita sampaikan pengalaman kita ni untuk kita bandingkan, ya Allah aku macam ni, aku macam ni, bukan. Kita pegang betul-betul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita benda yang kita tak mampu. Tapi jangan pula bila sampai dah rasa terbeban pula. Masih lagi pegang juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitulah fasa kehidupan. Akan sentiasa berubah. Ada yang berdakwah pada ketika bujang. Sekarang contohnya macam Muiz. Nanti Muiz nanti ada kahwin lagi, ada pula tulang belakang insya-Allah. Jangan risau. Kan kena faham juga ada satu peringkat nanti ada anak pula. Adakah dengan bila ada anak kecil, tak boleh aku tinggalkan sekejap dakwah ni. Tak mungkin. Jadi insya-Allah setiap fasa kehidupan kita lalu al-baqiyatus salihat kita pegang. Tinggalkanlah jejak-jejak langkah yang baik pada setiap fasa kehidupan kita. Naik turun tu tak ada masalah. Dan ukhuwah yang kita bina sekarang ni, yang kita putuskan sebab Islam tu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Yang kita putuskan bila dah kenal ni, balik dah tak tahu lah. Tunggu tahun depan pula baru call lagi. Tak ada. InsyaAllah boleh ambil masing-masing lah. Sekarang macam abang ni cakap semalam, call, tapi tak apa. Kalau tak call nak tanya khabar pun, call lah nak tanya, minta pandangan. Tak semestinya dengan abang ni seorang saja. Okay, insyaAllah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai mic. Mic kecil. Sebab pakai mic itu. Sebab ada komplain yang tengok live ni, dia kata tak dengar suara orang menangis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, jujur saya berterus terang, saya tak tahu kenapa tiba-tiba kena jemput datang ke sini, sedangkan saya bukan pengurus, bukan hanya staf di bawah pengurusan cawangan sempurna. So saya terkejut bila ada surat yang disertakan. Tapi saya waktu itu fikir ada dua benda, sama ada positif dan negatif. Yang positifnya saya akan fikir mungkin ada satu benda yang akan yang penting yang boleh kita bawa balik. Yang kedua, yang negatif ni saya akan fikir mungkin ada benda ni nak kena tegur ni depan-depan oleh Ustaz kan. So kita hadap, dan Alhamdulillah saya rasa sangat-sangat bersyukur diberi peluang untuk duduk bersama-sama dengan para pengurus di seluruh Malaysia, dan banyak manfaat dari segi pengurusan saya nampak, dan saya baru nampak macam mana struggle-nya seorang pengurus. Sebab kita duduk di bawah pengurus, kita tahu request kan, pengurus boleh tak kalau nak ni, tolong sediakan ni, boleh tak? Kita punya madu perlukan ni, perlukan tu, perlukan ni, boleh segera tak? Banyak request, tapi kita tak tahu struggle-nya seorang pengurus tu dekat atas, nak pastikan semua bahan-bahan untuk mengajar cukup, bahan-bahan untuk kita berdakwah, keperluan-keperluan lain untuk berdakwah tu semua cukup. Jadi Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan ni, diberikan peluang, dan tak lupa juga untuk saya nak sampaikan sedikit yang mana saya agak terkejut bila mana Abang Nik sebut semalam berkenaan kena selalu berhubung sama kita untuk eratkan ukhuwah apa semua. Dan mungkin kalau ada masalah, nasihat saya satu je, seperti mana Nabi sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalaulah ada salah faham sesama pengurus, sesama staf ke apa semua, sama HQ ke apa semua, mungkin boleh saling diperbaiki, dan mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dan kita terus dalam jalan ni, yang mana ini nikmat tak semua orang Allah pilih, dan mudah-mudahan Allah bantu dan kuatkan hati-hati kita, insya-Allah. Okey, rasanya itu saja. Jazakumullahu khairan. Satu, dua, tiga. Bismillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada semua penganjur yang usaha, yang menguruskan, wujudkan, mengadakan perjumpaan ini. Setiap slot sangat-sangat bermanfaat lah. Tak cukup nak cakap dalam 1-2 minit ni. Sebab tu semua terlebih minit. Sebab tu lalu banyak untuk kita kongsikan Cuma mungkin saya pointkan 2 benda lah. Yang pertama, macam mana Abang Nik kata kena ada ukhuwah, kena ada tanya khabar kepada cawangan-cawangan lain dan sebagainya. Alhamdulillah memang terzahir waktu pengisian saya, yang mana pembentangan saya tu
menceritakan tentang hal ehwal semasa Kedah dengan Penang macam mana. Terus cawangan ni bagi pandangan, yang belah muslimat pun sama bagi pandangan. Tak cukup waktu sesi tu, waktu makan pun ada lagi. Jadi terasalah ukhuwah tu, masing-masing nak menjayakan dakwah walaupun di kawasan yang berbeza, kawasan yang diamanahkan. Alhamdulillah. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, tugasan untuk bagi pengisian tazkirah kan. Saya tertanya-tanya juga kenapa pihak atasan buat slot tu kan, nak tengok kita ni bagi tazkirah ke, nak latih ke, cukup ke latih dalam masa 15 minit, 30 minit kan. Tapi wallahu a'lam tu HQ yang tahu. Cuma pada apa yang saya dapat secara spontan, ayat yang saya nak terangkan sebenarnya ayat lain, ataupun saya nak fokus ayat lain. Tapi qadarullah terfokus ayat lain, dan ayat itulah menjadi orang kata apa? Kena batang hidung sendiri balik. Yang mana saya bentang contoh innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Bila waktu pembentangan saya rasa takut ni. Terus ustaz kata kan dah tadabbur dzul quwwatil matin, pak kena balik. Jadi sebenarnya benefit yang kita buat tazkirah tu, sebenarnya kita mentazkirahkan diri kita sebenarnya. Input-input yang kita bincang bahas tu sebenarnya untuk tujuan panduan juga kerja dakwah masing-masing juga. Wallahu a'lam, itu daripada saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana izinnya kita dapat berada sampai ke penghujung. Dan pertama sekali dari segi perasaan saya sebenarnya rasa penat. Sebab daripada semalam kita bangun sebelum subuh lagi dah pergi solat subuh apa semua kan, dan sampailah ke malam, sampai ke pukul 11 lebih malam. Sebab saya ni jenis yang tak boleh tidur dalam kelas. Saya sejak sekolah memang saya tak pernah tidur, memang susah nak tidur dalam kelas. Jadi memang kalau pagi tu, kalau macam semalam sampailah malam memang tak tidur lah. So rasa penat lah. Okay. Biasa kita akan tidur lah kat rumah, kita tidur sekejap kan, 12 minit. Tapi bila masuk hari ni, masuk pagi tadi, tiba-tiba macam baru tersedar, hari dah rupanya. Jadi macam tak puas. Rasa tak puas. Dan satu lagi, bila kita macam Abang ni cakap kan, Ustaz penat kan? Dan bila saya bercakap tengok Ustaz pun tertidur kan, maksudnya Ustaz lagi penat sebenarnya. Ustaz lagi penat. Bila Ustaz tertidur? Kau Hafiz tengok CCTV lah. Tapi tak apa kan? Bila apa, itu sebenarnya saya cemburu. Saya cemburu dengan Ustaz. Macam mana Ustaz boleh habiskan hidup Ustaz ni untuk berdakwah. Dan kita rasa nak buat macam tu, terasa tak nak buang masa kan? Hujung minggu pergi berdakwah ke sana ke sini kan? Sebab macam tu lah, kita nak habiskan hidup kita ni dengan berdakwah. Dan untuk program ini, sebenarnya saya rasa segan juga dengan Ustaz, dengan Abang ni kan. Kalau tengok perkembangan dekat Perak ni, dia tak berapa berkembang pesat sangat lah. Walaupun dah beberapa tahun. Jadi saya minta maaf kepada Ustaz, Abang ni. Cumanya bagi saya nampak ada perkembangan. Ada perkembangan tu, cuma mungkin belum dapat dizahirkan lagi. InsyaAllah dalam setahun dua ni kita akan nampak, kita akan melahirkan pendakwah. Sebab sekarang pun kita tengah latih pendakwah
kita ada buat kelas dewasa dan kita ada buat kelas untuk remaja. InsyaAllah lepas daripada program ini InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk mengembangkan lagi dakwah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan dah habis dah atas, nak kena bagi ucapan tu semua, ada lagi satu. Berat balik rasa. Dah rasa ringan. Ya Alhamdulillah. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan dan khususnya kepada Ustaz Muin, ulama dakwah kena bagi peluang bagi saya untuk meneruskan jalan dakwah lah. Jalan memang saya dah pilih, cuma sebenarnya tak tahu kat mana kita nak bertapak untuk berdakwah. Alhamdulillah Allah luruskan, dan saya minta maaf bagi pihak isteri saya. Memang tulang rusuk saya ni memang sensitif sikit lah, tapi banyak yang dia nak sampaikan kan. Saya sebenarnya okey je, happy je, tapi bila tengok isteri nangis itu pula sebab kan. Betul kan. Terima kasih kepada isteri sebab banyak membantu dalam bidang dakwah. Kalau dia tak ada, saya rasa memang saya pun lemah kan. Sebab dia banyak menyokong saya lah. Bukan menyokong saya, menyokong kami lah. Sebab first kali kita nak buat dakwah untuk diri kita, untuk anak-anak. Kelangkaan saya pula punya sebab kan. Biasa happy je. Kedua, saya nampak ukhuwah lah kan. Macam kat sini semua kebanyakannya, kecuali Ustaz Yi lah dengan Abang Nik lah, lain semua adik-adik lah. Walaupun Abang Nik tu tua sehari je, tak apalah, dia mesti abang lah sehari je dia tua pada saya. Dia 23 bulan 4, saya 23 bulan 3, saya 24 bulan 3 tahun 75, sehari je. Tu dia kerek sangat tu, dia abang. Tak apa, dia memang abang lah, insyaAllah So saya nampak ukhuwah kita, saya dah anggap macam adik-beradik. Sebelum ni kita macam ada yang saya tak pernah berbual secara rapat kan. Macam Ukasha, macam ni banyaklah. Saiful, Rizwan pun cakap dekat phone je semua kan. Bila kita dah rapat ni, kita rasa ukhuwah adik-beradik lah. So saya minta maaf sangat kalau ada sepanjang program ni gurau terlebih ke, terasa ke. Dan untuk pihak pengurusan juga saya minta maaf kalau banyak kelemahan daripada pihak pengurusan Melaka ataupun tindakan-tindakan kami yang kadang-kadang lari alignment sikit. Terima kasih kerana menegur kami, insyaAllah, sebab kita memang banyak kelemahan. Apapun macam kita bincangkan semalam, kembali pada niat kita, buat apa kita datang kat sini, hanya semata-mata untuk redha Allah, untuk kita berdakwah kan. Itu saja. Dan sebelum saya lupa, semalam Ustaz dah berjanji kan, siapa nak claim hadiah kepada saya tunaikan janji, insyaAllah. Nanti sebelum balik, nanti adalah sikit buah tangan ke apa daripada Muar, insyaAllah. Nanti jumpa dekat wife saya lah yang bahagian sana insyaAllah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya saya minta terima kasih jazakumullah khairan kepada pihak ulama dakwah kerana sudi menjemput saya hadir ke depan ni. Dari segi perasaan tu rasa beratlah otak kan, sebab terlampau banyak ilmu masuk. Tu yang kadang-kadang kena restart sekejap. Okey balik lah, masuk lagi. So banyaklah ilmu yang saya dapat dalam program macam ni. Sejujurnya bila saya awal-awal dulu jumpa dengan Banas, saya niatnya tu nak mengajar Al-Quran macam biasa je lah. Kita nak cari saham akhirat sikit-sikit kan. Sebab nak meneruskan legasi arwah bapak saya memang mengajar Al-Quran kat kampung. Kira macam style lama lah, mengajar Al-Quran kat kampung, anak kampung.
So niatnya asal macam tu. Tetapi bila join guard ni, wow, dia besar. Memang besar. Tanggungjawabnya pun besar juga. Dan bila ada program macam ni, bagi saya perasaan tu dia macam refreshment bagi kita lah. Dan kita boleh alignment balik kita punya dari segi macam-macam perkara lah. Dari segi niat kita, dari segi arah tuju kita, fikiran kita. Biasalah kan, benda yang macam contoh tayar tu pun lama-lama kita kena alignment balik kan. Kalau tidak dia akan jalan sengit, seru. Sama lah dengan kita juga. So satu lagi, saya kagumlah dengan semangat pendakwah-pendakwah yang ada dalam kehidupan. First time jumpa pendakwah-pendakwah yang hebat. So daripada situ kita boleh ambil macam-macam ilmu, macam-macam iktibar, macam-macam ibrah yang kita boleh adapt dalam kita punya usaha pula. Dan dengan secara tak langsung boleh boost kita punya energi lah untuk kita bergerak ke hadapan. Okay, dari segi harapan, saya fikir semua pendakwah ni ada cabaran, ujian masing-masing. So harapannya kita semua dapat terus istiqomah lah. Sebab istiqomah itu sangat susah bagi saya. Dengan cabaran yang kita hadapi, macam-macam cabaran akan kita hadapi. Setiap orang tu berlainan dengan cabaran. Tapi nak istiqamah tu, itu yang special lah. Kalau dapat terus istiqamah, insyaAllah ganjaran insyaAllah besar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurusan tertinggi UDKJ, pengurusan UDKJ, sahabat-sahabat yang mengurus dari serata negeri, juga penolong pengurus. Apa yang saya nampak, alhamdulillah, dengan jadual yang ketat dan program yang padat, banyak faedah yang kami dapat daripada sebelum-sebelum ni. Dari satu sisi saya nampak peluang kita untuk dakwah boleh diambil daripada pelajar online, terutama guru, pensyarah atau ustazah yang pencing ataupun yang masih mengajar kerana ruang masih ada, sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Pengurus boleh ambil ruang ni, cuba dapatkan antara mad'u yang boleh jadi pendakwah dalam masa yang singkat berbanding dengan yang kita mula daripada kosong. Kerana mereka ni dah ada skill, macam-macam skill, untuk memudahkan kita mendapat lebih ramai pelajar yang dapat memahami tadabbur. Yang kedua, insya-Allah segala panduan tunjuk ajar yang diajar akan kami hadam dan sampaikan kepada mad'u pelajar-pelajar yang ada di bawah kami. Dan yang ketiga, bolehlah kita bertukar pandangan, insya-Allah. Apa kelebihan, kekurangan, kita kongsi bersama untuk dakwah-dakwah kita di masa akan datang dan di semua tempat, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, pertama sekali Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah setelah selesai 3 hari 2 malam dengan jadual yang sangat padat dengan pengisian-pengisian daripada semua pengurus-pengurus dan juga pendakwah, dan juga terutama sekali pengisian daripada guru kita Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abdul Muin. Kesempatan ini saya mahu mengucapkan jazakumullah khair kepada tim HQ kerana sudi menjemput kami, tim daripada Sabah, KK, Sempurna dan Sedakan untuk turut hadir dalam perjumpaan pengurusan GAD ni. Pertama sekali, seperti biasa, GAD ni sentiasa ada kejutan lah. Kejutan tidak lari. Selama sepanjang program ni, belum program lagi sudah buat kejutan. Awal-awal lagi sudah dibagi tugasan kepada semua pengurus-pengurus dari segi pembentangan dan juga dari segi tazkirah, tadabbur. Selalu kalau di KK, saya yang bagi duat-duat ni, tugas ni. Ini kali saya yang kena. Jadi saya rasa, saya nampak diorang yang saya bagi diorang tugasan ni, saya nampak macam mana perasaan diorang apa semua. Saya alami sudahlah. Rupanya ginilah yang saya buat. Jadi saya bukan kenakan balik lah. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada GAD kerana tugasan tu yang mana kita biasa memberi tazkirah kepada madu-madu kita, tetapi kali ini kita memberi tadabbur kepada ustazah-ustazah. Agak berlainan lah. Satu cabaran yang besar untuk terutama diri saya sendiri yang bukan daripada background agama. Terkejut jugalah boleh bercakap di depan, menyampaikan sedikit tazkirah, semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah sepanjang program ni banyak yang manfaat yang saya dapat daripada semua pengurus-pengurus cawangan di Malaysia ini, di mana perkongsian dakwah mereka di kawasan-kawasan mereka, insya-Allah kami akan bawa ke KK untuk menjadi satu kira model kami juga lagi lah untuk meningkatkan cara dakwah kami di Kota Kinabalu. Dan terima kasih, itu sejarah kan. Cukuplah sebab masa pun sudah mau habis ni. Jadi terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair kepada tim HQ. Assalamualaikum. Ada harapan lah Ustaz. Harapan seperti mana yang kakak saya bagi tahu lah, mungkin adik-beradik sama Ustaz. Harapan tu supaya program ni tidak terhenti di sini. Mungkin kita boleh buat lagi untuk akan datang. Di mana program ni memang sangat bermanfaat kepada pengurus-pengurus, di mana kita boleh berkongsi-kongsi idea ni. Jadi insya-Allah semoga program ini dapat eratkan lagi ukhuwah seperti mana yang semua pengurus bagi tahu. Daripada program inilah kita akan eratkan ukhuwah kita dan saling berhubung antara satu sama lain dan saling berkongsi pandangan cara dakwah kita di tempat masing-masing, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka daripada tim Sempurna. Pertama saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Muin dan barisan HOK, HQ, Ajizul, Amin, Kami, Ajaya, dan saya dan sebagainya. Okey, apa perasaan yang saya dapat? Alhamdulillah, berasa gembira kerana ini pertama kali seperti yang disebut oleh
pengurusan tim Sabah pertama kali dijemput untuk berkumpul bersama-sama tim di sini. Bila berkumpul tu banyak manfaat yang kami dapat, dan ini juga menjadi harapan untuk kami. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang program ni dapat diteruskan lagi. Kerana bila berkumpul, satu dapat berukhuwah, yang kedua pertambahan ataupun percambahan idea tu. Ada banyak idea yang kami boleh bawa ke tempat kami, idea-idea yang lebih besar dan lebih bermanfaat dengan cabaran yang lebih dahsyat nanti. Jadi di mana dan juga benda ni memberi semangat kepada kami, dan saya harap program ni dapat diteruskan di akan datang. Dan saya dapat yang keduanya, iaitu daripada berukhuwah ni, dalam Gulam Al-Dakwah ni dia ada satu idea yang lebih besar, iaitu melahirkan keluarga pendakwah, di mana idea ni bukan kepada pengurusan saja, tapi dia inginkan anak-anak dia menjadi pendakwah. Sebelum ni dia latih anak, bukan anak sendiri kan, tapi bila duduk di sini ni, bayangkan daripada ayah, ibu dia pendakwah, dia cuba lahirkan generasi pendakwah. Ini sesuatu yang besar yang tidak dapat di tempat lain lah, apa yang selama saya nampak ni. Dan akhir sekali daripada saya mohon maaf sepanjang program mungkin kedengaran suara sekecil di belakang tu mungkin mengganggu. Itu saya daripada saya. Allahu'alam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muiz, pendakwah dari KL. Tak cakap banyak kot, tapi pertama-tama saya nak ucap jazakumullahu khair dekat Ustaz atas bimbingan, dorongan dia untuk betul. Pertama sekali yang join dakwah ni adalah mak saya sendiri, lepas tu dia ajak saya. Dan tak lupa juga dekat yalah, atas dorongan Haji Zul, Kak Ayah, Kak Ani dengan Abang Nik, walaupun ada upah dulu Abang Nik sediakan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itulah, tak cakap banyak, tapi apa yang saya dapat dalam dakwah ni, mak saya selalu pesan, jangan pernah tinggalkan dakwah ni. Sebab apa? Sebab mungkin mak ayah kita ni sayang dekat anak dia, betul. Tapi sayang Allah dekat hamba dia lagi hebat daripada sayang ibu dengan ayah dekat anak. Bukti dia apa? Mak ayah ni dia akan mati, tapi Allah ni, cinta Allah ni kekal sampai bila-bila. Jadi itu yang yang selalu saya pegang. Yelah, walaupun dulu saya berdua, macam saya cakap, saya memang tak berani nak bersorang, memang takut lagi-lagi nak bercakap, memang saya tak berani. Tapi apa yang saya dapat, saya akan teruskanlah, insya-Allah. Itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Hafiz Bendahari. Namalah Bendahari, yang kerja kuat Kak Ayah dan bersama Umairah lah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Semalam saya tak dapat hadir kerana tuntutan kerja. Hari ini sesudah subuh terus bergerak dari Shah Alam. Sampai-sampai dah bercerita pasal tulang. Saya pun dah lost, tak tahu apa yang berlaku semalam. Sebab sepanjang yang saya tengok live semalam tak ada disebut pula pasal live, pasal tulang. Okey, masya-Allah, banyak sungguh mutiara kata daripada ustaz, dan juga pagi ni beberapa slot daripada pengurus dan juga pengurus lah pagi ni. Barakallahu fikum. Sungguh jelas apa yang ustaz dan juga tim nak bawa kita semua. Kita semua mungkin satu jemaah yang besar, tapi saya secara individu lah sungguh banyak kelemahan.
melihat antum semua dengan kerja dakwah, itulah saya maksudkan adalah kita mungkin satu jemaah yang besar sekali dalam satu organisasi yang sama, tapi atas kapasiti individu saya terasa kedil, saya terasa tidak layak, ya. Hanya dua doa saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semualah, untuk terus memperbaiki diri, dan yang kedua adalah untuk istiqamah, ya, semua dan juga saya jugalah. Singkat saja, taqabbalallahu minna wa minkum, moga Allah terima amal soleh daripada kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abdul Min dan kepada semua sahabat-sahabat yang ada pada hari inilah. Ya, alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama, tetapi bukan maksudnya terakhir bersama-sama, tetapi inilah titik permulaan untuk kita semua lebih kuat, lebih istiqamah, lebih mencari ilmu untuk semua yang ada di luar sana, sama dengan mutu GAD, melahirkan doa untuk menyebarkan Islam. Alhamdulillah, hadirnya pada hari ini saya percaya qadarullah. Walaupun nampak macam bersahaja, tetapi saya percaya ini sudah ditentukan dari awal daripada Lauh Mahfuz, yang kita di sini bukan sahaja untuk berkumpul, tetapi sudah ditentukan. Sama juga macam tas yang kita bagi untuk bagi tadabbur ataupun tazkirah, Ustaz tidak bagi kita tajuk, kita pilih sendiri. Jadi bila saya pilih sendiri, saya muhasabah diri macam saya sendiri yang disuruh untuk mencari hidayah di mana dan bagaimana. Jadi kepada sahabat-sahabat, apa yang saya dapat mungkin semua boleh ambil iktibar juga, dan yang di luar sana pun boleh ambil iktibar. Jangan kita selfish. Ada perkataan selfish 3 hari 2 malam ini saya dengar daripada sahabat, daripada Ustaz, tetapi selfish iaitu pentingkan diri sendiri, belajar sendiri, tetapi tidak sebar, tidak menyelamatkan orang lain. Kerana adalah bila kita belajar berdakwah ini ialah wajib, dan kesian ramai di luar sana yang perlukan ilmu apa yang kita belajar. Dan saya sendiri secara jujurnya, bila semakin kita belajar, semakin terasa jauh, terasa kurang. Jadi kepada kawan-kawan, saya sendiri mudah-mudahan diberi kekuatan untuk terus belajar dan belajar hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Kerana kita ni memang latar belakang yang berbeza, tetapi kita semua adalah sama di sisinya, melainkan amalan kita sahaja yang berbeza. InsyaAllah amalan berbeza, tapi mudah-mudahan dengan matlamat kita yang sama, kita sampai ke sana dengan tujuan yang sama, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Jazakumullah khair, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ijtami bin Muhammadin, selaku Ketua Indri Dakwah dan Kebajikan Ulama Dakwah. Okey, alhamdulillah, pertamanya kepada guru kita, dan saya menganggap dia seperti ayah saya, Ustaz Muhammad Abdul Rahman, dan juga Haji Zul, dan juga saya menganggap juga dia seperti ayah saya, dan Kak Rohaya seperti ibu saya, Umairah seperti adik saya, dan adik-beradik saya, dan Nik Hafiz juga sebagai keluarga saya, dan semua AJK yang berada di sini. Dan tak lupa juga kepada saya punya pendakwa-pendakwa
dan ada yang lebih berumur daripada saya seperti Ustaz I dan sebagainya. Saya menganggap mereka juga seperti abang dan ayah saya, dan yang mana di bawah saya menganggap seperti adik-adik saya. Alhamdulillah, satu program yang baik apabila Ustaz mengajukan program ini kepada kami, dan saya balik berbincang dengan isteri saya, dan tanpa isteri saya tidak akan dapat meneruskan program ini kerana banyak urusan yang seperti pengaturan, admin dan sebagainya, dia lebih tahu daripada saya. Jadi kami berbincang, alhamdulillah kita dapat satu keputusan. Dan satu yang istimewanya pada program ini adalah bila mana ustaz yang mengaturkan program ini. Kalau antum nak tahu ustaz yang mengaturkan program ini daripada tentatif, ustaz lah orang yang berperanan sekali di dalam program ini. Jadi alhamdulillah kita bukan dapat sahaja seorang guru, tapi dia seorang pengatur, dan dialah yang bertanggungjawab ke atas kita semua, membentuk kita sehingga kita ada di sini hari ini. Alhamdulillah, dan jazakallah khair sebanyak-banyaknya kepada Ustaz di atas ilmu yang Ustaz beri pada kami, sehinggalah hari ini kita dapat berkumpul, dan di atas izin Allah kita semua insya-Allah kita akan jadi pendakwah hingga ke akhir hayat kita. Jadi saya tak banyak nak bercakap sangat sebab kehidupan saya pun boleh dikatakan seharian dengan Ustaz. Jadi saya beri peluang pada orang lain untuk memberi ulasan yang lebih. Jadi alhamdulillah, inilah program yang sangat mantap dalam hidup kita semua. Moga-moga program ini diteruskan dan kita banyak-banyak ambil manfaat pada program ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap sikit pakai media. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili media Ulama Al-Dakwah ingin mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, tahniah, dan saya sangat kagum dengan program ni sebab dia seolah macam ustaz nak memberi ruang untuk pendakwa-pendakwa berkongsi bebanan-bebanan dan cabaran-cabaran dan uslub-uslub dakwah yang mereka gunakan. Okay, jadi saya tengok Masya Allah, sebab memang kita kadang kita berdakwah even dalam media, walaupun saya media, kita punya, setiap kita ada sabil, subul, jalan-jalan kita, dan kita rasa kita seorang diri. Kita tak rasa kita ada pedoman, kita tak rasa kita ada. Jadi pedoman kita adalah Quran. Selain itu, macam even hatta dalam Quran pun Allah sebut kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Anbiya, kisah Nabi Musa kepada Rasulullah. Kenapa? Sebab Allah nak Rasulullah SAW rasa bebanannya juga dipikul dalam hatta lebih berat lagi oleh umat-umat terdahulu. Jadi kita ni kalau kita rasa macam penat kan, kita rasa macam nak give up ataupun putus asa, jadi kita tak sepatutnya lah. Kalau kita rasa putus asa, maknanya kita belum mencapai itulah tadabbur. Kita belum tadabbur dan kita belum menghayati betul-betul adakah kita ni betul-betul pendakwah. Sebab kita semua mewakili Ulam Al-Dakwah, dan kita diberi amanah untuk dengan dana-dana penginfak yang diberikan kepada kita. Kita ada tugas, dan tugas kita, amanah kita untuk melahirkan duat. Jadi kalau kita tak melahirkan duat, maksudnya kalau kita dah macam Nabi Nuh kan, Nuh alaihi salam, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya siang dan malam.
Kita berdakwah siang sahaja. Macam saya, mungkin saya berdakwah siang sahaja atau malam sahaja, bergantung pada kelas. Jadi benda macam tu kita berdakwah siang dan malam itu menunjukkan betapa hebatnya dakwah Nabi Nuh. Tapi pengikutnya selama 950 tahun berapa orang? Jadi kita kena bandingkan diri kita dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita tengok, Masya Allah, Nabi Nuh berdakwah sekian lama dapat sikit je madu. Sekarang dengan macam-macam teknologi kan, saya pun dalam video-video saya masukkan AI untuk menarik minat orang-orang yang di luar sana kan. Sekarang ni memang trend menggunakan AI. Jadi saya terpaksa juga ikut AI dan ikut sunnah lah pada masa yang sama. Jadi kita buang gambar-gambar yang tak perlulah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan Masya Allah, saya sangat kagum dengan perkembangan setiap cawangan. Masya Allah, ada dia punya pencapaian-pencapaian yang sangat memberangsangkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufian bin Wadadim. Saya juga daripada wakil media yang selalu saya dengan Bazari soalnya akan uruskan dari segi live atau kamera dan video shot dan sebagainya lah. Dan okey. Untuk program yang berlangsung pada 3 hari 2 malam ni, apa yang saya nampak adalah satu program yang sangatlah mengagumkan, di mana kita dapat berkongsi ukhuwah kita, bebanan apa yang telah berlaku di cawangan-cawangan masing-masing. Dan apa yang lagi mengagumkan adalah bila setiap seorang berceritakan tentang pengalaman dia, dari mana permulaan dia jumpa dengan Ustaz Muin, betul dia nak cari kebenaran. Dan walaupun latar belakang berbeza-beza, sebab kita kena faham sahabat pun latar belakang berbeza-beza, daripada Umar yang nak bunuh Nabi jadi kepada, kalau Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku mesti Umar. Dan nak tunjukkan latar belakang berbeza, macam Khalid Walid, Abu Sufyan. Sahabat-sahabat semuanya bermula dengan latar belakang yang tak berapa baik lah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang latar belakang dia start dengan Islam, start dengan hafal Al-Quran banyak, tapi end up jadi perosak agama. Jadi menyebarkan benda-benda yang tak apa-apa dan sebagainya. Di situ saya faham, walaupun pendakwa-pendakwa kita ni dan pengurus-pengurus kita ni banyak latar belakang berbeza, tapi bila dia dapat jumpa kebenaran, dia jadi yang lebih baik daripada orang yang ada agama daripada mula lagi. Itu antara pengajaran yang saya nampak lah. Dan kalau kita tengok pun, dan Allah tu sangatlah latif dengan terhadap perancangan dia. Macam kisah Nabi Yusuf, di mana dia dicampak di dalam telaga kegelapan. Macam sama juga macam kita tengah, bila lama sangat bekerja tu, mula-mula tu seronok lah, gaji mungkin beribu-ribu. Tapi bila buat benda yang sama, atau esok sama, lama-lama dah tak rasa dah, kosong lah. Duit 5,000 pun dah tak rasa dah, ada rasa kosong lah. So nak tunjukkan berapa latifnya Allah ni, Allah gerakkan hati kita. Tiba-tiba daripada kita 25 tahun dengan band ke, dengan kerja ke, dengan tak kisahlah apa, tiba-tiba jadi pendakwa, jadi pengurus, jadi ketua UD gaji. Kita tak boleh bayangkan macam mana berjalan. Contoh lah, itu antara contoh yang ketara lah. So nak tunjukkan yang betapa latifnya Allah ni, kita pun tak boleh merancang. Dan saya pun walaupun dengan GAT tak adalah lama, baru masuk 2023, 15 saya bulan 7, baru lebih kurang 2 tahun lebih lah. Tapi saya pun tak expect saya boleh sampai tiba-tiba kat sini lah. Kalau tengok latar belakang, memang rasa macam memang bukan orang Islam lah rasanya. Tu nak tunjuk macam tu lah. Tapi latifnya Allah memang haluslah rancangan dia. Okay, saya itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum kepada semua yang telah memberi nasihat dan mengerti sepanjang syaitan ini. Sebenarnya kita boleh coach Abdul Muhyin untuk mengulas dan serta dengan ini menutup kita punya belum tutup lagi. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya dah habis, kita sama-sama baca tasbih kafarah. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya inilah tujuan sebenar Ghulam Ad-Dawah ditubuhkan, iaitu tertulis pada motonya, melahirkan pendakwah dan menyebarkan Islam. Dan ikutan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan silibus kita satu je, Quran dan Sunnah. Jadi Nabi boleh melahirkan pendakwah tanpa ada sekolah, tanpa ada universiti, tanpa ada pondok, tanpa ada center. Tapi pendakwahnya dilahirkan oleh Nabi sangat hebat, sehingga kerana mereka lah Islam tersebar seluruh dunia dan sampai pada kita. Kerana satu kehebatannya ialah silibusnya, iaitu Quran sahaja. Nabi pastikan dalam hati dan jiwa sahabat tak masuk selain daripada Quran. Kalau masuk tu dia akan merosakkan, dan mula masuk cinta dunia. Bila masuk cinta dunia, dakwah akan tersangkut. Yang kedua, yang pertama kekuatannya ialah Al-Quran. Yang kedua kekuatannya ialah Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri dia tak pernah bila dia nak cerita pasal akhirat, dia sendiri yang menunjukkan contoh tidak cinta tidak cinta dunia. Jadi orang nampak kehidupan Nabi itu betul-betul sama dengan apa yang dia cakap. Dan apa yang Al-Quran cerita, apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, sebiji apa yang Nabi amalkan. Jadi dengan cara Nabi itulah kita ambil contoh dan kita lakukan dalam Ghulam Ad-Dawah. Dan Alhamdulillah, kita berjaya melahirkan pendakwah tanpa ada sekolah, tanpa ada universiti, tanpa ada pondok, dan tanpa ada center. Sebelum ni tak ada center pun. Dan tanpa ada silibus. Sebagaimana kata Dayangan, kita silibus kita Quran sahaja. Dan kita dapat lahirkan pelajar-pelajar yang kadang-kadang kebanyakan mereka tak pernah masuk sekolah pun, tak boleh membaca. Tak ada CG, tak ada IC pun. Tapi boleh bercakap ke depan dalam masa umur 14 tahun, 15 tahun, bercakap lebih daripada orang yang belajar di Azhar. Dengan dalilnya ayat Quran jelas bacaannya, makhrajnya, tajwidnya, terjemahannya tepat. Dia boleh kait pula dengan ayat Quran lain, dengan hadis lain. Hanya dididik oleh guru-guru biasa sahaja. Antaranya oleh Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan bukan ustaz. Saya saja je panggil Ustaz Ridwan, dia bukan ustaz pun. Tapi sebab pengurusan dia lah lahir budak-budak yang hebat tu. Sebab apa? Silibusnya Quran. Dan masanya berapa lama? Ada yang setahun, ada yang 6 bulan dah boleh bercakap kat depan. Tapi kalau pergi ke Timur Tengah sampai ada degree, master, suruh bercakap macam tu, kadang-kadang tak boleh. Dan juga kita berjaya melahirkan pendakwah tanpa perancangan. Contohnya pengurus. Saya selalu sebut pada semua staf pengurus, sebelum kita nak suruh orang jadi pendakwah, kita kena jadi pendakwah. Sebab tu asas pendakwah kita ataupun staf kita ialah asasnya apa? Wajib ikut kelas tadabbur Al-Quran. Bila jadi ikut kelas tadabbur Al-Quran, automatik insya-Allah dia jadi pendakwah. Sebab kalau ikut tadabbur, dia mesti buat. Bila dia buat, dia mesti jadi pendakwah. Sebab cerita Quran ialah cerita nazir, cerita pendakwah. Dan sebab itulah bila kita sibuk bercakap untuk melahirkan pendakwah, kita lupa bahawa kita juga lebih wajib menjadi pendakwah. Sebab kita nak lahirkan pendakwah, macam mana kita juga bukan pendakwah. Dan sebab itulah saya bagi tahu pada UDKJ, kita dah bagi arahan pada semua staf, khususnya pengurus, wajib tengok tadabbur setiap hari. Tapi bila kita tak dapat test, bila kita buat misi dakwah,
ke mana-mana, kita tak pernah dengar pengurus bercakap bagi tazkirah. Akhirnya yang bercakapnya ialah ustaz. Jadi saya kata sekali ni bagi pengurus bercakap. Saya kurang bercakap. Dan hari ini dalam sejarah, biasa saya berdiri 2 jam saya bercakap. Ini saya berdiri 1 jam tak bercakap. Ajizo kata duduk, saya kata biar. Ini saya nak pecah rekod. Sebagai bukti apa? Saya berjaya melahirkan pendakwah yang bercakap dan saya diam. Betul tak? Tengok Cikgu Carol. Dia boleh huraian ayat Quran. Alif Lam Mim ada 4 pendapat. Ada belajar di Universiti Azhar. Ada pergi Universiti Islam Madinah. Ada pergi Universiti Islam Antarabangsa. Tapi boleh cakap. Baru bukan pergi belajar, berkhidmat sebagai pengurus sandakan. Tapi boleh hurai Alif Lam Mim. Tajwid pun boleh 6 harakah walaupun baca tak cukup. Dan ada 4 pendapat tentang Alif Lam Mim. Boleh sebut zalika itu. Apa makna itu? Kemuliaan. Kan? Boleh sebut makna Alkitab, iaitu tertulis. Tertulis di mana? Semua punca dia tengok kalau tadabbur. Berapa ramai yang pergi belajar di Timur Tengah tak tadabbur Al-Quran, tak boleh nak orang macam bukan saudara, bukan cikgu, Ustaz Khairul. Jadi sekarang kita berjaya melahirkan pendakwah secara tak langsung, Ustaz Ridwan. Saya tak tahu latar belakang dia, saya tak tahu, tapi yang pasti dia bukan latar belakang agama. Tapi bila bagi tazkirah terkesan, betul tak? Ajak kita semua berniaga, perniagaan yang paling besar, yang paling menguntungkan. Tidak ada yang lebih menguntungkan melainkan perniagaan yang selamat daripada azab Allah. Kemudian dia bagi analogi kan. Saya pun kagum. Sebab dia kata dia pun terkejut dia boleh bercakap. Saya lagi terkejut. Saya lantik dia pengurus untuk menguruskan kelas. Tiba-tiba dia jadi pendakwah. Kan, secara tak langsung. Sebab apa? Sebab dia tadabbur Al-Quran. Jadi sekarang, ini peringkat pertama saya bercakap, saya berdiri. Peringkat kedua, saya berdiri, orang lain bercakap. Peringkat ketiga, saya duduk dan tak bercakap. Sebab apa? Dah ramai pendakwah. Sekolah ataupun universiti yang tidak ada bangunan. Tidak ada rektor, tidak ada pensyarah, tidak ada alat kemudahan, tapi boleh melahirkan pendakwah yang hebat. Lebih baik daripada yang belajar di universiti, yang ada degree, ada master, ada PhD. Semuanya yang membentuk kita ialah Al-Quran. Sebab tu Allah kata apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Rasulan minhum. Dialah yang telah mengutuskan kepada ummiyin, orang yang buta huruf, yang jahil agama, kosong, syirik, kufur. Kemudian apa tugas Rasul ni? Yatlu alaihim, baca ayat Quran. Semua ayat, bukan ayat tertentu, ayat. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka mengajar, Rasul ini mengajar Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan juga Al-Hikmah iaitu As-Sunnah. Last kali pada wa yuzakkihim, jadi bersih. Walaupun Nabi hanya mengajar sahabat di rumah Al-Arqam yang kecil, jauh lebih kecil daripada banglo ni. Kan? Tapi Nabi berjaya sebab apa? Sebab Nabi ikut perintah Allah. Sebab itulah saya nak bagi tahu, siapa yang tak tadabbur Al-Quran, orang yang paling rugi dan orang yang paling celaka. Sebab Quran saja yang akan menyedarkannya, yang memberi furqan. Dia boleh membezakan mana hak dan mana batil, mana dunia, mana akhirat, mana yang palsu, mana yang ori. Hanya bila dia faham Al-Quran. Tengok berapa ramai ni sanggup meninggalkan kemewahan dunia untuk mengejar akhirat. Sebab apa? Sebab mereka dah faham hasil daripada tadabbur Al-Quran. Ustaz Hafiz tinggalkan kerja dia. Ukashah ada sijil, kan? Nazri pun ada sijil ni.
Ustaz Sufyan ada master, boleh dia nak jadi pensyarah, profesor, hidup mewah. Tapi sebab mereka faham Al-Quran, sebenarnya mereka orang paling cerdik, iaitu mereka mengutamakan akhirat. Sebab tu bila Nabi, bila Umar masuk rumah Nabi SAW, Umar menangis. Tengok, ya Rasulullah, engkau ni manusia paling hebat. Hidup kamu, rehat kamu semua untuk agama. Siang berdakwah, berjihad, malam solat sampai bengkak kaki kerana Allah. Tapi rumah kamu Allah bagi biasa je. Sempit, kecil, tak ada lampu, tak ada kemudahan. Sampai Umar menangis. Umar ni orang yang hati keras. Tapi bila tengok suasana rumah Nabi tu, dia boleh menangis. Maka apa jawapan Nabi? Nabi tanya, ma yubkika Umar? Apa sebab kamu menangis, Umar? Tak pasal-pasal, masuk rumah aku kamu menangis. Maka kata Nabi, kata Umar, aku menangis sebab aku ingat pada Raja Rom dan Raja Parsi. Mereka tu hidup dalam kemewahan, istana yang besar, tilam yang empuk, penuh dengan permata. Tapi mereka lawan Tuhan. Kenapa Allah bagi kemewahan pada musuh dia dan Allah tak bagi kemewahan pada kekasihnya? Apa jawapan Rasulullah? Tengok, Nabi nak didik sahabat. Nabi nak benda yang paling mulia dan Nabi pun nak sahabat dapat benda yang terbaik. Maka Nabi jawab, amma yurdika ya Umar, anna lahum dunya walana al-akhirah. Ya Umar, kamu tak reda ke? Kenapa kamu tak reda? Kenapa kamu tak suka? Bagi mereka dunia seronok sementara aja. Semua ma'wahumun nar. Kemudian dia masuk neraka. Dia seronok, dia mewah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kita ni susah, sekejap je, 50 tahun. Tapi lepas ni kita bahagia, mewah, kekal abadi. Apa masalah Umar? Tengok. Kan? Itulah, bila orang faham Quran, dia tak akan tertipu dengan dunia. Dan bila tak faham Quran, dia akan menjadi hamba dunia, tertipu dengan dunia dan terlepas yang terbaik. Khairun wa abqa. Ma indallahi wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Di sisi Allah yang kekal. Kenapa nak cari yang di sisi manusia yang fadu, yang binasa? Hanya Quran menjadikan kita cerdik dan waras. Kita akan kejar benda yang khairun wa abqa. Jadi jangan nampak, oh kawan tu kereta besar, kawan tu kereta mewah. Tak, Allah nak bagi syurga. Adakah kamu tak yakin? Tapi nak dapat syurga tu sebagaimana tazkirah yang dibagi oleh Ustaz Ridwan. Apa dia? Tu'minuna billah. Kemudian wa tujahidu. Tak cukup beriman, mesti ada mujahadah. Lawan nafsu. Untuk apa? Lawan nafsu untuk korbankan jiwa, untuk korbankan harta. Untuk apa? Untuk dapat yang lebih mahal daripada jiwa dan harta yang Allah bagi. Dan sebab tu di akhir surah Saf Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, kalau betul kamu beriman, jadilah penolong agama Allah, bukan penolong nafsu. Kita sekarang alhamdulillah Allah pilih berada di sini, berada dalam kumpulan dakwah untuk menjadi ansar Allah. Oh, satu nikmat. Sebab tu Allah puji orang Ansar. Allah puji orang Muhajirin. Walaupun dia fakir, tapi Allah puji, Allah rakam kehebatan orang Muhajirin yang fakir, bukan kaya. Allah kata apa? Lil fuqara'i al muhajirina allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir di kalangan muhajirin yang adakah mereka asalnya fakir? Tak, asalnya mereka berharta, tapi sebab mereka diusir daripada Mekah, mereka meninggalkan allazina ukhriju min diyarihim, tinggal rumah mereka, wa amwalihim, tinggal harta mereka. Hanya untuk apa? Yabtaghuna fadlan, mencari lebih baik daripada harta dunia, mencari lebih baik daripada kemewahan dunia. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Dan
Tugas mereka apa dah? Wa yansurunallah. Kerja orang-orang muhajirin menolong agama Allah. Dan Allah mengesahkan ulaika humus shadiqun. Inilah orang yang bercakap benar. Tidak ada dusta. Berapa ramai cakap nak sebarkan agama Allah tapi masa sama kerja dunia. Berapa ramai yang bercakap pasal Quran, pasal hadis tapi sebenarnya berdusta. Sama naik dengan ahli dunia. Jadi kita kena buktikan kepada Allah, bukan pada saya, bukan pada sesiapa. Tapi bukti pada Allah kita ni betul-betul nak jadi pendakwah, betul-betul cerdik mengejar yang kekal dibanding dengan yang sementara. Cuba bayangkan, Syekh Saleh Utsaimin dia kata, kalau wanita pelacur hanya kerja dia, hanya amalan dia pada bagi minum pada anjing, boleh masuk syurga. Kata Syekh Saleh Utsaimin, kalau bagi minum pada anjing boleh masuk syurga, kalau bagi orang ilmu sampai dia boleh masuk syurga, ya Allah, berapa besar pahala tu. Dan juga satu hadis, ada orang yang hanya masuk syurga sebab buang ranting di tengah jalan. Buang ranting penyebab masuk syurga. Ini bagi ilmu, bagi sunnah Nabi, bagi orang faham Quran, lagi besar pahala. Kenapa kita nak tinggal yang terbaik? Siapa yang nak tinggal kerja dakwah, dia adalah orang yang paling rugi. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah kepada orang-orang yang gharib. Siapa al-gharib ni yang kita belajar semalam? Siapa? Dah lupa dah. Al-ghuraba. Salah satu pendapat ulama, al-ghuraba ialah allazina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi kata betuahlah orang yang buat kerja dakwah dan suruh yang makruf dan cegah yang munkar. Dan saya ingat tazkirah daripada Ustaz Khairul. Bukan brother, bukan saudara, ustaz. Dia kata apa? Dia baca ayat. Kuntum wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang betul-betul muflihun. Siapa? Yang sentiasa berdakwah, mengajak orang kepada Allah, yang menyuruh benda yang makruf dan mencegah yang munkar. Ulaika humul muflihun. Itu saja golongan yang berjaya, insya-Allah. Jadi saya harap lepas balik teruskan kerja dakwah, istiqamah, jangan putus asa dan tingkatkan lagi kerja. Ambillah pengalaman daripada kawan-kawan yang lain. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk kita meningkatkan kerja dakwah kita. Ambillah pengalaman daripada Ustaz Ridwan. Walaupun dia kerja hanya pengurus part time, tapi apa yang dia cakap ialah bekerja. Bila ditanya oleh siapa? Ustaz Khairul, macam mana kamu boleh bagikan masa? Jawapan dia, kalau kerja untuk dapat redha Allah, ada je masa. Tapi kalau kerja untuk dapat habuan dunia, ada je alasan. Dan juga bagaimana pengalaman Ustaz Hafiz. Benda yang baru, dia kata dia boleh hafal Quran. Memang pendakwa kena hafal Quran. Saya sendiri saya tak beritahu je. Saya hafal Quran dah lebih kurang 7 juzuk. Dalam masa saya mengajar, dalam masa saya berdakwah, saya boleh hafal Quran dah 7 juzuk. Saya ulang setiap hari. Setiap hari saya mesti khatab baca 1 juzuk. Sejak 3 bulan yang lepas saya baca 1 hari 1 juzuk. Sebulan saya khatam. Dan saya dapat hafal dah 7 juzuk. Saya tak pernah masuk mahat hafiz. Bila saya hafal, dalam masa saya duk mengajar, duk tadabbur, ada masa free, saya baca, saya murajaah. Dan baru ni kita pergi Mekah, kita tadabbur surah Waqiah. Saya tak pernah hafal. 1 surah saya dapat hafal. Jadi tak ada alasan. Saya sibuk ustaz, banyak kerja, tak ada alasan. Sebenarnya kamu tak tahu nikmat menghafal dan mentadabbur Al-Quran. Jadi tingkatkan iman kita. Bila tingkatkan iman, tingkatkan keyakinan, kerja kita akan bertambah. Tapi iman kita kalau tak bertambah, keyakinan kita pun tahap yang sama, kerja dakwah kita pun tahap yang sama. Tak mustahil, tak mustahil. Cawangan-cawangan di Semenanjung boleh jadi macam KK ataupun lebih baik, tak mustahil. Orang yang jahil agama ada di mana-mana dan sangat ramai.
Berdoa pada Allah, minta pada Allah. Cuba bayangkan, bagaimana Nabi seorang-seorang kan? Seorang-seorang je. Dan masyarakat semua jahilah, semua penyembah berhala tegar, membunuh anak, pelacuran, penzina. Nabi seorang-seorang je. Macam mana Nabi boleh tegak Islam di kota Madinah, kemudian patah balik tegakkan Islam di kota Mekah? Bagaimana Nabi pergi ke Taif, kena halau, kena balik batu, akhirnya orang Taif masuk Islam? Ada orang tanya saya, Ustaz tak pernah ke mengajar, lepas tu pergi misi dakwah, lepas tu balik mengajar terus? Saya diam je. Sebab apa? Saya rasa malu nak jawab. Kalau saya jawab pernah, saya tak ikhlas. Kalau saya jawab tak pernah, saya riak. Sebab apa? Bila saya banding dengan kerja para Nabi, jauh beza. Yang saya buat tu hanyalah sekelumit. Faiza faragta fansab. Bila selesai satu kerja, buat satu kerja lain sampai penat. Kita buat satu kerja penat, rehat. Kan? Allah kata faiza faragta fansab. Dan Nabi Nuh AS bila berdakwah, inni da'autu qaumi lailan, siang dan malam. Tapi hasilnya apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin aku berdakwah siang dan malam, semakin jauh, semakin lari. Ada hasil. Iaitu, kamu telah menjalankan tanggungjawab kamu. Mesej dah sampai. Dan kalau mereka diazab, mereka tak akan persoalkan. Sebab mereka yang tak nak. Dakwah dah sampai. Tapi kalau ada ramai yang belum sampai dakwah, mungkin kita akan dipersoalkan bila kita tak sampaikan. Wallahu alam. Jadi kita harap semua ni, masing-masing balik ni jangan bersemangat di sini saja, tapi teruskan kerja dakwah dan tingkatkan, gandakan usaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.